Selamat malam dan salam sejahtera kepada kamu semua. Saya Angeline Eng Suting, trainer kamu pada malam ini. Yes. Sebelum saya mula kelas hari ini, saya mengambil dulu kehadiran Yong Xian Ping, Đang. Chua Peng Sun. Ada. Okey, terima kasih. Okey, sekarang ini sebelum kami mulakan kelas, mari kita tengok dulu peraturan kelas. Okey, first of all, ambil keluar handphone anda dan please put on silent. Okey, tepat pada masa, sediakan alat tulis masing-masing, bersemangat dan bersedia untuk belajar, dan akhir sekali, jaga kebersihan kelas. Sudah makan malam enggak semua? Sudah. Okey, so memang ada tenaga lah untuk kelas malam ini. Ada. Ya, Kan sangat kelas kuat. hari ini. Okey. Tarikh hari ini 16 Mei 2025, masa 9 PM. Okey. Saya tanya dulu soalan. Adakah anda semua tahu tentang konsep pentadbiran industri? Tidak tahu. Tidak tentu paham. Okey. Nanti kamu akan faham lepas kelas ni. Okey, tajuk kami hari ini ialah pentadbiran industri. Apa itu pentadbiran industri? Mari kita tengok. Selepas pembelajaran kelas hari ini, kami akan mengenali pentadbiran sumber manusia, memahami operasi pembelian, mengetahui prinsip perakaunan, memahami operasi sistem maklumat dan komunikasi. Semua ini adalah maklumat pembelajaran kami pada malam ini. Okey, sebelum saya terangkan satu persatu, pernahkah anda semua dengar pasal sumber manusia, iaitu HR Department? Pernah, tapi tidak tentu paham. Tidak faham? Okey, lepas kelas ini kamu akan faham. Okey. Selain sumber manusia, kami juga akan mengenai operasi pembelian, prinsip perakaunan dan juga sistem maklumat dan komunikasi. Mari kita tengok apa itu pentadbiran sistem manusia. Okey. Sumber manusia itu iaitu HR Department. Bekerja menerima tawaran bekerja dalam organisasi secara kontrak, tetap ataupun sementara. Okey, kontrak, apa tu secara kontrak? Iaitu selama tempoh 3 bulan ataupun 6 bulan secara kontrak. Okey, tetap iaitu panjang artinya yang lama. Okey, ataupun sementara. Kalau sementara itu mungkin untuk subkon ke seminggu ataupun sebulan. Okey. Meningkatkan prestasi dan kualiti di samping memenuhi keperluan dan juga kepuasan para pekerja. Siapa yang meningkatkan prestasi dan kualiti ini? Okay, memang dalam sumber manusia, iaitu HR Department. Sebab mereka kena faham apa yang para pekerja mereka memerlukan. Okay, cuba untuk memenuhi keperluan dan juga kepuasan mereka. Mari kita tengok video ini. Nanti lepas video ini anda semua akan tahu betapa pentingnya sumber manusia. Hai, Assalamualaikum. Saya di HR Department.
And just nak share sedikit tentang HR department. So kita tahu HR department is one of the supporting department. So sangat penting lah, especially for growing the company in the industry to have HR itself. So first of all, I think kita kena ada company policies such as employee handbook, workflow, recruitment flow, right? So I can say that HR juga staff kena jaga lah dia punya panggil management rights, hak management, hak pekerja dan the image of the company. Okay. Lepas video ini kami akan memahami betapa pentingnya sumber manusia sebab ia meliputi banyak bahagian termasuk rekrutmen, termasuk pengiraan gaji, semua hal pekerja memang dalam sumber manusia. Hai. Mari kita tengok contoh aplikasi sumber manusia. Ini adalah salah satu aplikasi sumber manusia iaitu HRMIS. HRMIS itu ialah satu proses pengurusan dan pembangunan sumber manusia. Apa yang ada dalam HRMIS? Ada data perjawatan, perolehan sumber manusia, pengurusan rekod pribadi, penilaian kompetensi, pembangunan sumber manusia, pengurusan prestasi pekerja, pengurusan kerjaya, pengurusan saraan, faedah dan ganjaran, pengurusan komunikasi dan tata tertib pekerja, formulasi dan penilaian strategi, dan juga penamatan perkhidmatan. Semua ini meliputi dalam sumber manusia. Mari kita tengok operasi pembelian iaitu pemasaran. Fizikal, proses, orang, tempat, promosi, produk dan juga harga. Lepas ini kami akan bincang satu-satu pasal operasi pembelian dan pemasaran. Kaedah pemasaran iaitu marketing. Kita juga boleh sebut marketing. Dari segi harga, apa yang kami patut bagi dengan customer kami? Kena pasti tawaran harga kepada pelanggan dan juga nilai keuntungan kepada usahawan. Kamu kena bagi yang berbaloi kepada pelanggan kami. Yang dari segi produk, produk yang ditawarkan mempunyai daya tarikan dari aspek ciri-ciri, kualiti dan juga lain-lain kepada pelanggan. Kami mesti bagikan yang terbaik kepada pelanggan. Orang. Dari segi orang, kita perlu membina hubungan dan kepercayaan antara pelanggan dan usahawan terhadap produk yang ditawarkan. Asalkan orang percaya pada kamu, memang produk ini memang akan keluar dari pemasaran. Fizikal, penampilan premis perniagaan boleh menarik pelanggan. Satu tempat yang fizikal, dari segi fizikal, kalau cukup menarik, memang akan cukup pelanggan. Dari segi promosi, aktiviti dan strategi pemasaran produk. Boleh kami buat secara online ataupun offline. Ataupun kami boleh buat kedua-duanya sekali. Macam mana buat secara online? Kami boleh buat live secara Facebook ataupun TikTok. Macam mana secara offline? Kami boleh buat satu marketing, jual dekat luar, untuk promote semua barang-barang kami.
Okey, dari segi tempat, lokasi yang mudah diakses menjadi perhatian kepada pelanggan. Okey. Pelanggan mesti mau tengok lokasi. Tengok sudah lokasi, sudah tahu itu adalah tempat kami. Okey. Dari segi proses, kaedah pengurusan yang bersistematik yang mengoptimum keuntungan dan minimum cost. 3, kami akan mengetahui prinsip perakaunan. Prinsip perakaunan ini terdiri daripada 3 jenis, iaitu prinsip kos, ketekalan dan juga pengiktirafan hasil dan belanja. Mari kita tengok apa itu prinsip kos, ketekalan dan pengiktirafan hasil dan belanja. Okey, prinsip kos. Prinsip kos adalah aset yang perlu direkod. Tak kira kos semasa aset itu perolehi ataupun kos ini termasuk semua kos yang diperlukan, dilibatkan untuk menyediakan aset itu dalam keadaan yang boleh guna. Ketekalan. Mengekalkan kaedah perakaunan yang telah ditetapkan untuk beberapa tempoh perakaunan yang berterusan. Contohnya, kalau tempoh perakaunan kamu akhir pada 12 hari bulan, 31 hari bulan 12, iaitu tempoh perakaunan yang baru akan start pada 1 hari bulan 1. Okay. Konsep ketekalan yang diamalkan membolehkan perbandingan dibuat. Okay. Kamu boleh membandingkan akaun semasa dengan akaun yang sebelum ini. Okay. Lepas perbandingan ini, anda akan tahu apa perbezaan dan kita boleh membaik pulih. Pengiktirafan hasil dan belanja. Hasil dan belanja perlu diambil kira ketika menyediakan kewangan pada akhir tempoh perakaunan, sama ada belum terima ataupun lebih bayar. Mari kita tengok operasi sistem maklumat dan komunikasi. Apa itu sistem maklumat dan komunikasi? Sebenarnya sistem maklumat dan komunikasi ini ada di sisi kami saja. Di mana-mana sahaja kami boleh nampak semua ini. Okey. Ini merangkumi mana-mana produk yang akan menyimpan, mendapatkan semula, memanipulasi, menghantar atau menerima maklumat secara elektronik dalam bentuk digital. Okey, contohnya komputer peribadi, iaitu laptop, televisyen digital, email dan robot. Okey. Kami tengok contoh sistem maklumat dan komunikasi. Dari segi internet, biasanya kami boleh melayani blog, email, laman web. Dari segi penggunaan komputer, ada penggunaan PowerPoint, penggunaan Excel, penggunaan Words. Untuk telefon pintar, kami boleh video call sekarang. Boleh sistem pesanan ringkas ataupun boleh send message bergambar. Contoh aplikasi teknologi maklumat dan komunikasi. Untuk aplikasi pengurusan projek, khususnya dalam pembinaan ataupun tempat lain, contohnya Primavera, Asana ataupun Microsoft Project. Apa fungsi semua itu? Semua itu dapat membantu dalam perancangan, pelaksanaan dan juga pemantauan projek secara kolaboratif. Untuk sistem pengurusan maklumat, iaitu MIS. Contohnya SAP, Oracle ERP atau Microsoft Dynamics. Fungsi semua ini adalah untuk mengurus data dalam sesebuah organisasi.
aplikasi komunikasi dan kolaborasi. Contohnya WhatsApp yang kita sering pakai sekarang, Microsoft Teams, Zoom, ataupun email. Selain ini, WeChat, Facebook, Instagram, semua juga meliputi dalam aplikasi komunikasi dan kolaborasi. Apa semua fungsi ini? Fungsi semua ini kita dapat berkomunikasi melalui perbincangan teks, panggilan video, perkongsian dokumen, dan juga pertemuan maya. Mari kita tengok video ini. Lepas video ini, Anda semua akan faham betapa pentingnya teknologi maklumat. Hari ini kita nak bercakap berkenaan dengan mengapa kita perlu belajar teknologi maklumat. Okey, sebelum kita bercakap dengan lebih lanjut berkenaan dengan topik ini, mari kita pergi ke definisi apa itu teknologi maklumat. Anda pernah dengar perkataan teknologi maklumat sebelum ini ataupun sinonim dengan perkataan tersebut? Bagi kebanyakan orang, teknologi maklumat ini sinonim dengan orang yang selalu telefon apabila kita menghadapi masalah dengan komputer. Contohnya, saya bagi satu skrip. Hello Abu, saya ada masalah komputer ni. Antivirus saya hilang katanya. Dan salah satu mungkin, hello Abu, saya punya printer ada masalah dengan komputer saya. Dan yang lebih teruk, jangan kita rasa, hello Abu, saya ada masalah lah dengan wifi printer saya ni, tiba-tiba tak boleh connect dengan motherboard saya. Nampak macam tak relevan, tetapi dia rasa ada kaitan dengan komputer, asyik panggil Abu aja. Okey, sebenarnya kita kena tahu dan faham bahawa teknologi maklumat ini, skop kerjayanya bukanlah sekadar hanya membetulkan komputer, perisian dan sebagainya. Ianya lebih besar dari jangkaan yang kita jangka. Dengan pemahaman kita berdasarkan situasi yang saya sebut tadi sebenarnya, ianya secara tidak langsung mengecilkan bidang kerjaya kritikal teknologi maklumat ini. Kita tak boleh berfikiran sama sekali dengan pemahaman tersebut. Kita kena buang jauh-jauh. Jadi apa sebenarnya teknologi maklumat ini? Definisi IT yang paling asas ialah merupakan apa-apa teknologi yang berkaitan dengan perprosesan, dalam kata lainnya adalah berkenaan dengan penggunaan komputer, peranti komunikasi dan aplikasi perisian untuk menukar, mengawasi, memproses, menghubung dan menghasilkan maklumat bila-bila dan di mana sahaja. Anda dah nampak kenapa kita perlu belajar teknologi maklumat ini? Tak nampak lagi? Mari kita pergi lebih dalam lagi. Menurut kajian daripada Institusi Penyelidikan Khazanah PRI berdasarkan kepada senarai pekerjaan kritikal, bidang teknologi maklumat bersenarai dalam 10 bidang pekerjaan paling dikehendaki di Malaysia. Dan mengikut statistik daripada sebuah portal pencarian kerja di Malaysia, permintaan pekerjaan dalam bidang ini sebenarnya amatlah memerasakan setiap tahun dan sentiasa akan meningkat bagi mencapai ke arah revolusi industri 4.0 dan secara langsung menawarkan tangga gaji yang lebih baik. Ianya bukan berkembang pesat di Malaysia tetapi di seantero dunia. Antara kerjaya lepasan graduan teknologi maklumat adalah seperti juru analisis sistem. Pekerjaan ini amat diperlukan dan ianya akan meningkat setiap tahun. Antara tugas-tugas juru analisis sistem ini adalah seperti untuk menilai keperluan maklumat, mereka bentuk perisian dan kekerasan. Nampak dia punya keperluan. Yang kedua adalah pengurus web. Antara tugasnya adalah mereka bentuk, membina, mengawas dan menilai alam web korporat. Yang ketiga adalah pentadbir pangkalan data. Peranannya dalam sebuah organisasi besar adalah kritikal sebenarnya. Bertanggungjawab, menstruktur, menyelaras, menggabung dan mengemaskini pangkalan data, memilih dan mengawasi pangkalan data secara keseluruhannya. Yang keempat, pengatur cara. Iaitu yang biasanya orang sinonim dengan programmer. Dia biasanya buat coding, itulah kodenya. Yang kelima, pengurus rangkaian ataupun kita panggil pengurus networking. Ya, betul. Hampir ke semua sistem maklumat sesebuah organisasi disambungkan ke rangkaian. Jadi nampak tak berapa pentingnya individu ini di dalam setiap organisasi untuk menghubungkan setiap pengguna di dalam organisasi tersebut kepada sistem maklumat di dalaman ataupun luaran. Mereka bentuk grafik, multimedia dan animasi. Buat animasi macam kartun, pin-ipin itu. Untuk skop kerjaya yang ini memerlukan imajinasi yang tinggi. Selain daripada mahir menggunakan perisian grafik tertentu. Yang terakhir iaitu juru teknik komputer. Itu yang relate dengan Abu tadi. Okey. Tetapi dalam bidang teknologi maklumat, pelbagai cabang kerjaya yang kita boleh ceburi sebenarnya luasnya bidang kerjaya dalam teknologi maklumat ini. Jadi anda dalam laluan yang betul. Lepas video ini kami akan memahami bahawa revolusi teknologi maklumat adalah fenomena yang mengubah kulit bumi dan mempengaruhi hampir semua aspek dari kehidupan kami. So, teknologi maklumat kini sangat penting dalam masyarakat dan kehidupan kami. Lepas ni saya akan bagi information sheet. Anda semua ada 5 minit untuk baca semua information dan pelajaran yang kami telah pelajari tadi.
Okay. Lepas ni kami akan masuk session Q&A. Ada apa-apa soalan kah mau tanya saya sebelum saya tanya kamu? Tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, saya yang tanya kamu sekarang. Oh? Okay. Oke. Berikan 2 contoh aplikasi sistem maklumat dan komunikasi. Siapa boleh jawab? Contoh aplikasi sistem maklumat komunikasi. Saya. Boleh. Data Coba. penjawatan, Data. perolehan sumber manusia, Salah. Boleh coba lagi. berikan 2 contoh Ke aplikasi aplikasi ya. sistem maklumat dan komunikasi. Ya. Oh, ya. Apa yang sering kita pakai dalam handphone sekarang? Oh, komputer pribadi, Bukan. bukan. Ya aplikasi itu apps. WhatsApp, Ya betul. Salah. Satu lagi. TikTok. Ya boleh. Semua ini membantu kami berkomunikasi antara satu sama lain. Sebab kami dapat tengok maklumat orang lain. Okey. Okey, terima kasih. Okey. WhatsApp dan email. Okey, juga meliputi dalam sistem aplikasi. Okey, sekarang saya akan bagi assignment sheet. Anda semua mempunyai masa 5 minit untuk jawab. Okey. Sudah siap kan semua? Sudah. Sudah. Okey, kalau sudah saya akan ambil balik assignment sheet ini. Okey, terima kasih semua. Okey, mari kita ulang kaji maklumat pembelajaran kami hari ini. Okey. Selepas pembelajaran hari ini, kami akan mengenali pentadbiran sumber manusia, memahami operasi pembelian, mengetahui prinsip perakaunan, memahami operasi sistem maklumat dan komunikasi. Adakah anda semua mencapai maklumat pembelajaran hari ini? Ada. Ya. Okey, terima kasih. Okey. Kalau macam tu, pengenalan sistem maklumat dan komunikasi ini adalah untuk kelas seterusnya. Okey, kelas seterusnya akan bertarikh pada 1 Ogos 2025, masa 9 AM, tempat di Kapit Sarawak. Okey. Okey, terima kasih dan selamat malam. Okay. Selamat malam. Okay, thank you.